Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. صدق الله العظيم. Alam tara ila alladhina qila lahum, tidakkah engkau heran melihat wahai Muhammad orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah, tahanlah tangan kamu daripada melancarkan perang yang belum diizinkan, dan berikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, apabila mereka diperintah perang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun pada manusia sama seperti mereka merasa gerun kepada saksa Allah, atau gerun lagi, au asyadda khasyah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital, lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh masa yang dekat, yaitu akhir hayat kami? Qul mata'ud dunya qalil, jawablah Muhammad, mata benda dunia yang menjadi kesenangan di dunia ini sedikit saja. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, akhirnya akan lenyap, dan balasan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat ini akan bercakap tentang segolongan daripada manusia suka bercakap. Dia suka bercakap, buat kerja tidak. Dalam masyarakat ada golongan ini. Jadi golongan ini mesti diawasi. Awasi golongan yang suka cakap saja, bila diberi kepadanya tugas, dia angkat tangan. Tak boleh, nanti dulu, tak sesuai lagi sekarang. Ini Nabi Muhammad diperingatkan. Golongan ini disebutkan oleh ahli tafsir, iaitulah mereka daripada golongan muhajirin, orang Mekah. Waktu Nabi SAW sebelum hijrah, umat Islam dan Nabi SAW ditindas. Mereka ini terdiri daripada orang Islam yang disebutnya mustad'afin. Mustad'afin kita sebut semalamnya, orang-orang yang dia kuat tetapi dilemahkan dia. Dilemahkan. Mana kelemahan itu bukan dari pihak dirinya, tapi pihak luar. Musyrikin Quraisy yang menindasnya. Nabi SAW pada zaman Mekah pernah dicampak najis di atas belakangnya ketika sembahyang. Bilal Ibn Rabah pernah diheret seperti diheretnya binatang. Bilal Ibn Rabah. Demikian juga dengan Ammar Ibn Yasir, dengan sekeluarga dihina dan diseksa oleh kaum musyrikin, anaknya, suaminya dan isterinya, keluarga Ammar Ibn Yasir. Dan ramai lagi orang yang dihina, diseksa dan ditahan, disekat ekonomi mereka sehingga nak pergi, nak berhubung, berjual beli pun tak dikehendaki oleh kaum musyrikin Quraisy. Demikian juga persemandaan pun tak mau. Bila nak buat kahwin, buat kenduri kahwin, dia tanya siapa. Kalau orang yang telah beriman kepada Muhammad, jangan. Begitu sekali nasib diterima oleh orang Islam sebelum daripada hijrah. Pada ketika ini, sebahagian daripada mereka minta izin daripada Nabi, hai Muhammad, izinkan kami perang. Kami perang sajalah. Kami nak dengar sepatah saja daripada kamu, hai Muhammad. Kalau kamu kata perang, kami dah orang yang pertama sekali. Kami orang pertama, kami akan perang, kami akan lawan bagaimanapun. Sebab kita hidup pada hari ini dalam keadaan ditindas. Jika dibiarkan begitu lama, kami makin lemah, kita makin lemah. Nabi kata jangan. Kufu aydiyakum, tahankan tangan kamu, jangan apa-apakan mereka. Apa yang penting kamu lakukan pada hari ini ialah sembahyang dan bantu. Dan keluarkan bantuan kepada pihak yang memerlukan.
aqimus salata wa atuz zakah, dirikan sembahyang. Perang tidak, perang tak boleh. Nabi tidak nyatakan sebabnya. Sebabnya katanya kita tidak diperintah oleh Allah. Kita tidak diperintah oleh Allah supaya berperang, tapi kita diperintah supaya kita latih diri kita menerima sebarang keadaan, bersabar, menerima ancaman ini, bersabar dan tetapkan akidah kita pada ketika ini. Adapun untuk berperang tidak boleh sama sekali. Tahankan tangan. Begitu Nabi SAW bersabar. Jika Nabi kata pulanglah kamu, jika kamu mau pulang pun tidak mengapa misalnya, nescaya orang yang sedang ditindas ini akan memberanikan diri mereka untuk keluar perang. Boleh jadi juga mereka ini kalau bila disuruh perang, mereka dulu cabut larinya sebab dia tak cakap. Boleh jadi juga macam tu. Dalam masyarakat memang tidak asing daripada orang yang seumpama ini. Dalam sebuah masyarakat, Nabi berpengalaman dengan orang yang seumpama ini. Disebutnya al-mutaqa'isuna fil jihad, orang yang jenis malas. Mutaqa'isun ini jenis orang menguap, dia duduk menguap saja. Menguap, kita katanya orang duduk selimut je, duduk tidur saja. Yang ni bila dia sedang tidur, dia kena cakap saja. Orang tu senyapnya waktu tidur. Ini disebutnya al-mutaqa'isun, satu golongan. Tak bekerja orang ni, kaki cakap saja. Baiklah. Kemudiannya bagaimana nasib takdir Allah Subhanahu wa taala izin Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, mereka rasa makan boleh, tidur pun lena, makan pun senang, tak ada orang kacau. Jadi kalau begitunya mereka ini rasanya bertukar keadaan. Dahulunya sedang diancam, dahulu berjalan pun tak boleh, nak sebut asyhadu an la ilaha illallah pun tak boleh, nak semayang yang terbuka pun tak boleh, tawaf yang terbuka pun tak boleh. Bila tak boleh sampai ke Madinah dalam keadaan aman, tapi satu ancaman baru datang. Ancamannya ialah pakatan daripada kaum musyrikin Quraisy dan Mekah dengan orang Yahudi di Madinah. Pakatan ini sangat berbahaya. Sebab pakatan di antara orang yang berilmu Yahudi dengan orang kaki kerja, kaki pukul ini kumpulan Yahudi, kumpulan musyrikin. Bila berkumpul dua kumpulan ini, kaki pukul dengan kaki ahli akademik, tidak katanya Yahudi ini, maka ini berbahaya sebab mereka tahu strategi, mereka tahu agama dan mereka mempunyai tenaga kekuatan. Nabi SAW tidak lagi mengarahkan mereka supaya keluar perang. Zaman ini zaman tidak boleh lena lagi. Lalu kumpulan yang dahulunya kaki cakap ni, dia kata macam mana? Tangguhlah perang. Pula yang dulu nak perang sangat ni. Tangguh perang hingga bila kita serah pada generasi akan datang. Generasi kita ni sudah lama dah kena tindas. Kita baru yang nak rehat, tiba-tiba nak perang pula katanya. Kita tunggu sehingga generasi akan datang. Setengah ahli tafsir menyatakan. Setengah yang menyatakan tunggu hingga Imam Mahdi turun. Bila Imam Mahdi turun, dia serah kepada dia perang. Kita tak payah. Macam dia punya alasannya. Serah ke Imam Mahdi. Ini itu, kepercayaan Imam Mahdi itu kita pun ada juga ni. Jadi dalam keadaan seumpama ini, ayat ni diturunkan. Ayat 77 ini, kita ikuti ayatnya bagaimana. Dia kata, alam tara ilal ladzina qila lahum. Tidak heran tak engkau wahai Muhammad. Memang heranlah macam ni. Heran bagaimana akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada orang ni orang Mekah ni, orang disebutnya orang-orang ahli Mekah, penduduk Mekah, muhajirin lah selepas daripada hijrah ke Madinah. Orang ini dikatakan kepada mereka, kufu aidiyakum, tahankan tangan kamu, jangan kamu lawan, jangan kamu melancarkan perang. Tapi sebab peperangan sudah wujud di Mekah, tapi dia kata jangan perang. Sebab yang mewujudkan peperangan, kita bacakan Abu Dzar Al-Ghifari pernah diterajang sehingga koyak bajunya. Hanya semata-mata kesalahan kerana mengucap asyhadu an la ilaha illallah dengan suara nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah didengari oleh semua orang Quraisy. Semua Quraisy datang. Keluar nak belasah Abu Dzar Al-Ghifari. Itu satu kesnya. Tetapi di kalangan kaum musyrikin yang ramai-ramai itu ada cudik yang ramai-ramai itu, dia katanya, aib kamu ramai-ramai, kamu nak pukul orang satu orang saja.
Kamu nak pukul satu orang, balik katanya. Kamu ramai-ramai katanya, malu kat orang. Malu. Ini kalangan kaum Quraisy yang cerdik. Tapi kalau kamu ramai-ramai ni, kamu ni sama-sama ramai tak mengapa, sama-sama tidak mengapa, tapi kamu ramai-ramai nak bunuh satu orang, tak ada lah katanya. Kemudiannya pada masa ini juga kita dapati berbagai-bagai lagi, dan tidak ada yang lebih hina, yang lebih berat daripada campak najis di atas belakang Nabi, sedang Nabi bersalat asar di tepi Kaabah. Namun begitu kita lihat Al-Quran menyatakan kufu aidiakum, jangan melawan pada ketika ini. Artinya sama ada aman, peperangan dan kedamaian ini merujuk kepada pemerintah, merujuk kepada ketua dan pemerintah Islam. Mereka kata nanti jangan perang, tak boleh perang. Kumpulan kecil mereka tidak boleh menentukan perang dan damai. Kumpulan kecil tak boleh, sebab bukan pada tangan mereka tenaga, bukan tidak pada tangan mereka kekuatan, tidak pada tangan mereka senjata. Oleh kerana itu keputusan perang adalah keputusan pihak yang berkuasa. Jadi oleh kerana itu kebebasan dalam bercakap umpamanya adalah tertakluk kepada pihak yang berkuasa mengenai isu itu. Misalnya isu perang, ini isu pemerintah, isu kerajaan yang menentukan. Katanya, oleh kerana mereka ini dijaga daripada perang, apa yang seharusnya mereka lakukan pada zaman ini? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Itu yang pentingnya sekarang ini. Semangat tidak, mestinya perkukuhkan rohani dulu. Perkukuhkan semangat agama terlebih dahulu sebelum daripada perang. Perang pun jika agama tidak ada, kekuatan agama tidak ada, maka perang dalam Islam tidak mempunyai erti. Sebab apa? Sebab peperangan dalam Islam ini peperangan agama, peperangan istishhad, peperangan yang jika matinya syahid. Jadi oleh kerana itu, aqimus salah, dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang ni pada zaman Mekah, memang Mekah pada zaman ini dirikan sembahyang. Boleh jadi sembahyang yang dimaksudkan di sini sembahyang doa, sembahyang hubungkan diri dengan Allah, ataupun sembahyang ni sembahyang yang 5 waktu ini. Kerana sembahyang 5 waktu ini pun sudah diwajibkan sebelum daripada hijrah ke Madinah. Jadi sebelum daripada hijrah ini sembahyang 5 waktu telah diwajibkan, dan dikatakan pada malam Isra Mi'raj di sini turunnya kewajipan salat 5 waktu. Wa aqimu wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Zakat. Jadi kalau begitunya zakat pada zaman Mekah ini sebelum daripada hijrah ke Madinah, zakat sunat. Maknanya zakat sunat, bukannya zakat wajib. Kedua-dua ini perlu digerakkan seiring. Kenapa? Kerana hubungan dengan Allah ini kuncinya ialah murah dengan apa yang ada, dengan harta benda, dengan murah untuk memberi pertolongan. Dan yang kedua dengan salat. Kedua-dua ini merupakan kunci perhubungan seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perang sangat-sangat memerlukan kepada pertolongan Allah. Sangat-sangat memerlukan. Jadi oleh kerana itu di sini perlu diperkukuhkan buat masa ini, iaitulah salat dan keluarkan zakat sunat, yang dikeluarkan sedikit daripada harta untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Mereka ini minta perang. Falamma kutiba alaihimul qital, manakala diwajibkan ke atas mereka perang, sampailah zaman Madinah. Zaman Madinah turun ayat dalam suratul Hajj. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa uzina lilladzina yuqataluna, mereka diizin kepada orang-orang yang dibunuh, diperangi mereka sebelum ini, bi'annahum zulimu, kerana mereka dizalimi. Diizinkan perang kerana mereka sebelum ini dizalimi, sekarang boleh perang selepas daripada hijrah ke Madinah. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Persiapan awalnya bukannya kekuatan, tidak, tetap bukan kekuatan luar lahir, tetapi kekuatan batin, iaitu salat dan sedia membantu yang ada pada umat Islam. Pada ketika inilah perang diizinkan kepada mereka. Alasannya mereka ditindas, bi'annahum zulimu.
Kemudiannya, falamma kutiba alaihimul qital, manakala diwajibkan ke atas mereka perang, idza fariqum minhum, tiba-tiba segolongan daripada mereka, yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah, mereka takutkan kepada manusia sebagaimana mereka takutkan kepada Allah atau lebih-lebih lagi. Yang dahulunya bercakap berdegar-degar atau berdegar-degar ni ke mana dia perginya? Tak ada, hilang mereka ini. Yang tak bunyi, yang tak cakap itu yang keluar perangnya. Yang cakap ni tak ada. Mereka lebih takut kepada manusia ini daripada mereka takutkan kepada Allah. Takutkan matilah. Manusia diberani apabila dia terhimpit. Tetapi apabila dia senang, dia hidup senang, dia aman, damai, dia tak mahu lagi perang ini. Mengapa mau perang sedangkan kita senang makan, senang bergerak sana sini, perang buat apa, tak mahu susah. Ini tabiat yang ada pada manusia. Wa qalu, mereka beri alasan. Mengapa mereka takut perang? Mereka kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina al-qital, mengapa engkau wajibkan ke atas kami perang? Dia tidak bersalahkan Nabi. Tetapi dia bersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, Rabbana, lima katabta alaina al-qital, wahai Tuhan kami, mengapa lah engkau wajibkan ke atas kami perang? Mereka tahu bahawa Nabi Muhammad jika dia menentukan tidak perang, maka bukannya daripada kehendak Nabi. Jika Nabi katanya perang, maka peperangan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah yakin kepada Nabi. Orang yang beriman pada zaman awal Islam yang terdiri daripada orang Muhajirin ini, mereka beriman pada zaman susah. Zaman mereka apabila menyebut perkataan la ilaha illallah, mereka diancam untuk dibunuh. Ancam. Orang ini tidak sama sekali mengingkari, menolak kepimpinan Nabi Muhammad. Tidak. Mengapa? Mereka masuk Islam tidak secara percuma. Mereka masuk Islam dengan bayaran darah, bayaran keluarga mereka dibunuh dan mereka diseksa, dihina. Jadi kalau begitu, jika ada sesuatu, maka mereka tidak kata, "Hai Muhammad, mengapalah sekarang mau perang? Dulu tidak. Waktu kami minta perang dulu, kamu tak mau. Sekarang kami senang anak ni, kamu pulaknya mau turun." Tidak, mereka tidak bersalahkan kepada Nabi, tapi mereka kata, Rabbana, lima katabta alaina al-qital, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan ke atas kami pula perang? Betul. Di sini memperlihatkan kepada kita kekuatan kepimpinan Nabi SAW. Dalam apa keadaan pun, pemimpin yang kuat tidak dipersalahkan. Tetapi pemimpin yang lemah, pada waktu dia keadaannya baik, dia sokong. Tapi nak jatuh, dia naik ke belakang supaya jatuh cepat. Ini pemimpin yang tidak berwibawa. Pemimpin yang tidak berwibawa macam itulah. Bila nak jatuh, dia pijak. Waktu naik, dia ampuh. Mengapa demikian? Kerana memang tabiat manusia dia macam itu. Sebab kelemahan dalam kepimpinan akan memperlihatkan keadaan sokong itu. Nabi kita bagaimana? Dalam keadaan kuat pun mereka sokong, dalam keadaan lemah pun mereka sebakti dengan Nabi dan mereka ingin memperkuatkan kedudukan yang sudah kuat itu. Au asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami perang? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak lewatkan, tidak tangguhkan sehingga satu masa yang dekat? Mengapa dah tidak tangguh dahulu? Nantilah dulu, kita baru nak berehat. Biarlah anak-anak besar dulu, biarlah kita teduh berada di sini dulu. Setengah riwayat menyatakan, kita sudah lama dah susah, biarlah peperangan ini kita tangguh hingga generasi akan datang. Generasi anak-anak kita pula, kita cukuplah setakat ini. Biarlah orang lain pula yang bekerja untuk orang lain, kita pun tak lama dah nak mati. Kata mereka, begitu. Ataupun akhar sana ila ajalin qarib, ini tangguh hingga sesuatu masa yang akan datang, mana kami akan perang juga, tapi biarlah kami berehat dahulu sekejap. Jadi begitu. Sebahagian mufassirin pula menyatakan, mengapa kau tidak tangguh kami kepada suatu masa yang singkat, yakni biarlah orang lain perang, iaitu waktu turunnya Imam Mahdi. Bila turun Imam Mahdi, kita peranglah, sebab kita tahu that Imam Mahdi mesti menang. Berperang dengan dia, mesti menang. Pasal Quran pun dah cakap, hadis pun dah cakap. Laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil. Hai Muhammad, kamu jawab begini bila menempuh keadaan seumpama ini, mata'ud dunya qalil, hidup di dunia ini sekejap. Kalau kita tidak mati dalam peperangan, kita mati juga kerana lain. Jawapan ini menjadikan sahabat-sahabatnya berani.
Kita tak mati dalam perang, tapi kita boleh hidup sampai bila-bila, tidak mengapa. Tapi kita mati dalam perang, kita mati dengan keadaan mulia. Mulia orang ini pahlawan. Tetapi kalau mati di rumah tidak pahlawan, tidak berani, tidak mulia kematian ini. Dunia ini walaupun hidup selama-lamanya, tapi sedikit saja harganya, nilainya. Mata'ud dunya qalil. Barang-barang di dunia ini sedikit saja. Sedikit ini sedikit nilainya, sedikit barangnya, nikmatnya sedikit. Jadi oleh kerana itu, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia akan pilih akhirat. Sebab akhirat lebih baik. Soalnya di sini bukan soal perang damai, soal tidak. Soalnya dunia dan akhirat. Jadi bagi mereka yang melihat bahawa dunia ini segala-galanya, mereka akan malas sebenarnya. Dan memang dunia ini bila diambil, maka ia akan terasa kelazatan dunia ini. Lazatnya dunia. Bila ditanya dengan hari akhirat, barulah tahu bahawa kelazatan dunia ini sebenarnya dalam kesaksaan. Mengambil kelazatan dunia mesti dibayar dengan kesaksaan. Jadi oleh kerana itu kefahaman ini apabila ditanam oleh Nabi SAW, maka golongan yang suka bercakap tadi pun tahulah bahawa di mana mereka salah. Salah mereka ialah mempunyai sikap yang berbeza-beza. Sikap berbeza waktu di Mekah dulu lain, waktu sampai ke Madinah pula lain. Sikap ini ditegur oleh Nabi. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Kalau kamu berperang, kamu mati syahid, kamu tidak akan dianiaya. Jika kamu berperang, maka kemenangan yang diperoleh oleh kamu nanti sebenarnya, jika kamu yang terkorban, tetapi keturunan kamu, umat generasi yang akan datang, mereka akan dapat menikmati hasil daripada perjuangan kamu. Apa yang telah berlaku yang kita lihat, hasil daripada peperangan generasi yang pertama Islam ini telah meninggalkan faedah yang cukup besar kepada umat Islam, seperti mana yang kita saksi pada hari ini. Umat Islam menyatakan bahawa hasil yang dinikmati oleh Islam hari ini adalah hasil daripada pengorbanan Al-Badriyyin, orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Kemenangan mereka adalah kemenangan Islam sepanjang zaman. Jadi begitu sekali besar apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam soal peperangan dan kedamaian. Wala tuzlamuna fatila, mereka tidak akan dizalimi. Fatila sedikit pun. Fatil ini selupat pada biji tamar. Biji tamar tu dia panggil nawat tu. Nun, waw, alif, tak marbuta, nawat. Nawat ini biji tamar, hak terang. Tapi biji tamar dia selupat dia. Selupat dengan fatih. Kamu tidak akan dizalimi meskipun sedikit sebagaimana selupat yang ada pada biji tamar. Begitulah ayat menyatakan tentang sikap segolongan manusia yang ada dalam masyarakat Islam apabila diperintah kepada mereka sesuatu perintah yang berkaitan dengan agama. Seterusnya, aina ma takunu, wallahu subhanahu wa ta'ala.